Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau takut ada yang tak sempat nak baca ataupun kalut nak baca kan, jadi boleh play my voice note and just listen to what it says here. Daripada manusia terakhir masuk syurga, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, bahawa Rasulullah bersabda, saya baca maksud dia. Nabi Musa bertanya kepada Allah, apakah tempat paling rendah bagi ahli syurga? Allah menjawab, lelaki yang datang setelah semua umat manusia masuk syurga. Kemudian dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Kemudian ditanya kembali, tempat mana ya Allah? Kerana semua sudah masuk dan ambil tempat masing-masing. Dikatakan kepadanya, adakah kamu redha jika diberikan untukmu kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja di dunia? Dia menjawab, saya redha ya Allah. Kemudian Allah berkata kepadanya, untukmu nikmat seperti itu, dan seperti itu, dan seperti itu, dan seperti itu, dan seperti itu. Sampai pada kali yang kelima, dia menjawab, saya sangat redha ya Allah. Kemudian Allah sebut padanya, ini dan 10 lagi yang serupa dengannya untuk kamu. Dan untuk kamu juga segala yang apa kamu inginkan. Riwayat Muslim. Maka Allah SWT meninggikan posisi mereka. Mereka ialah orang yang berada pada kedudukan paling bawah, paling rendah sekali di dalam syurga. Walaupun begitu, tidak terucap akan kenikmatan syurga yang mereka peroleh. Daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah bersabda, aku sangat mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk syurga. Seseorang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allah berfirman kepadanya, pergilah kamu ke dalam syurga. Kemudian dia mendatangi syurga. Dia melihat syurga telah penuh. Maka dia kembali mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tengok syurga dah penuh. Allah sebut lagi, pergilah kamu masuk ke dalam syurga. Kemudian dia pergi ke syurga, dia tengok syurga telah penuh. Bukannya syurga itu penuh, tapi mata je sahaja. Dia balik kepada Allah, ya Allah, saya pergi ke syurga, saya tengok syurga dah penuh. Kemudian Allah berfirman lagi, pergilah kamu ke syurga. Sampai 3 kali, kemudian dia datang balik ke syurga dan lihatnya syurga sudah penuh. Maka dia kembali kepada Allah dan mengadu, ya Allah, saya dapati syurga dah penuh. Kemudian Allah berfirman, pergilah kamu ke dalam syurga kerana kamu akan memperoleh sesuatu seperti di dunia, bahkan 10 kali ganda lebih nikmat daripada di dunia. Kamu akan dapat nikmat terindah sewaktu di dunia. Dia berkata, adakah kamu ingin mempermainkan aku ya Allah? Kemudian Ibnu Mas'ud menyebut, apabila Rasulullah SAW selesai bercerita, baginda tersenyum hingga nampak gigi. Suka Rasulullah SAW menceritakan kerana manusia yang hendak masuk syurga, padahal nak masuk syurga yang paling rendah sekali ni. Kemudian dikatakan padanya, demikianlah tempat ahli syurga yang paling rendah yang Allah sediakan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kuat hadis ni. Syurga yang paling rendah sudah pun 10 kali ganda nikmat dunia. Satu riwayat lagi daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling akhir masuk syurga ialah seorang lelaki. Sekejap dia berjalan, sekejap dia terhuyung-hayang, dan dia juga disentuh oleh api neraka. Setelah dia berjaya melepasi semua tu, dia menoleh ke neraka dan berkata, maha berkat Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku kurniaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Riwayat Muslim. Maksudnya, orang yang terakhir masuk syurga, apabila hendak masuk, dia rasa nikmat tu tak ada orang lain dapat, hanya dia seorang sahaja. Kerana terlalu gembira, dia menyangka orang lain tak dapat apa yang dia dapat, walhal dialah yang paling rendah sekali berbanding ahli syurga yang lain, beratus kali ganda lebih hebat daripada apa yang dia dapat. Begitulah besarnya nikmat syurga. Rasulullah SAW ditanya tentang syurga. Bagaimanakah syurga itu? Baginda menjawab, barang siapa yang masuk syurga akan terus hidup, tidak akan mati, akan terus mendapat kenikmatan, tidak akan susah, pakaiannya tidak akan rosak,
dan tidak akan hilang keremajaannya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah bangunannya? Baginda menjawab, ada yang batanya daripada perak dan ada yang daripada emas. Adunan semennya adalah misk, kerikilnya mutiara dan permata, dan tanahnya adalah za'faran. Za'faran adalah sejenis herba yang paling mahal di dunia. Harganya mencecah RM200,000 sekilogram. Rasulullah SAW bersabda, tanah dalam syurga adalah daripada za'faran. Za'faran di syurga tentu sekali sangat jauh baik kualitinya berbanding za'faran di dunia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Baik, hari ini kita nak baca doa Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Doa ni sebenarnya Ustaz Amirul ajar saya pagi ni sebab saya dengar dia baca, terima kasih. Tapi apa yang nak saya sampaikan adalah kita tengok maksud dia dulu. Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan. Bukan mengertikan ni mengerikan. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penempatan dan tempat tinggal yang amat buruk. Jadi antara tujuan kita disuruh untuk baca doa ni adalah kerana azab api neraka Jahannam ni adalah satu tempat yang sangat-sangat membahayakan diri dan juga satu tempat yang tidak dapat difikir tentang azab dia, dahsyatnya akan berlaku. Tadi saya tanya Ustaz Amirul, dia kata innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Saya tanya dia apa beza mustaqarran dengan wa muqama. Jadi ini adalah satu taukid ataupun penekanan kepada tempat yang teruk ni, iaitu api neraka ni. Allah nak bagi tahu tempat ni bukan saja buruk, bukan saja teruk, tapi inilah penempatan yang akan memberi penderitaan kepada kamu. Kalau macam kita nak kata satu makanan ni sedap kan, kita akan sebut, ya Allah sedapnya makanan ni, lazat lagi, menarik lagi warna dia. Kita nak taukid, nak beri kelebihan kepada makanan tu. Ataupun kita nak cakap orang ni cantik, kita kata awak ni cantik lagi, bibir merah, hidung mancung. Macam itulah taukid, kita memberi penekanan kepada sesuatu tajuk tu ataupun sesuatu perkara tu. Jadi neraka Jahannam ni Allah SWT nak taukidkan bahawasanya Allah sebut tu innaha ni sesungguhnya, saat ni adalah perkara-perkara buruk, su' kan, betul ya? Mustaqarran wa muqama. Tempat ni penempatan yang bukan sahaja teruk, tapi memberi satu keadaan yang mana dahsyatnya azab ni. Jadi kita minta doa pada Allah, kita kata Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab seksa itu adalah mengerikan. Innaha sa'at, itu Allah bagi tahu mengerikan macam mana. Yang tempat tinggal ni, Allah kata tempat tinggal yang buruk, lagi satu tempat yang mengerikan. Wallahu alam. Semoga dapat kebaikan daripada perkongsian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.